Nama saya Norizwani binti Muhammad Nordin. Nombor matrik saya 190600088 daripada program DPSM 4B. Nama saya Nazira binti Idris daripada DPSM 4B. Nombor matrik saya 190600162. Nama saya Nur Amira binti Abdul Aziz daripada DPSM 4B yang bernombor matrik 190600165. Saya Siti Nazwaika binti Kamarudin. Nombor matrik saya 190600198. Saya merupakan pelajar DPSM 4B. Nama saya Hafizi Kiribi Harizan. Nombor matrik saya 190700045. Untuk pendahuluan bagi pengurusan pampasan ialah ia adalah salah satu perkara yang utama dalam sesebuah pengurusan organisasi. Ia juga merupakan perkara yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengurusan pampasan ini juga telah menjadi efektif, iaitu apabila pihak pengurusan menghargai nilai pelaburan dalam modal insan, kegembiraan warga kerja serta nilai gaji yang kompetitif. Dalam pakej pampasan juga merancang pakej pampasan yang menarik dan juga berdaya saing juga merupakan tugas yang utama bagi pengamal sumber manusia. Untuk kajian kos sara hidup dan juga standard kehidupan pula ialah ia menjadi satu keperluan, iaitu dalam menentukan apa yang perlu ditawarkan. Walaupun begitu, terdapat banyak isu yang berkaitan dengan pengurusan pampasan yang telah berlaku di organisasi di dalam Malaysia. Antara isu-isu yang telah kami kaji dalam laporan itu ialah berkaitan dengan artikel yang bertajuk hilang tutup, pekerja tidak dapat gaji dan juga pampasan. Rumusan artikel berkaitan isu yang kami kaji iaitu kilang tutup, pekerja tidak diberikan gaji dan juga pampasan. Okey, situasi ini melibatkan pekerja-pekerja yang memohon untuk dibayar semula mereka punya pampasan dan juga mereka punya tunggakan gaji, yang mana kedua-dua ini adalah melibatkan hak-hak pekerja. Okey, kilang pemprosesan sarung tangan ini telah membuang seramai 100 orang pekerja akibat daripada penutupan kilang sepenuhnya tanpa memberikan sebarang notis pemberhentian kepada pekerja-pekerja kilang tersebut. Kilang itu telah ditutup pada 26 November dan telah membayar sejumlah wang kepada kumpulan yang pertama, tetapi kumpulan pekerja yang kedua tidak diberikan sebarang bayaran dan ianya bila dikira-kira balik ianya sejumlah RM300,000 yang masih belum dibayar kepada para pekerja. Prosedur untuk menuntut hak pampasan pekerja ada 5 langkah. Yang langkah pertama adalah untuk membuat laporan. Tapi ada 3 cara untuk membuat laporan. Cara pertama adalah dengan membuat laporan di Jabatan Tenaga Kerja, di mana Jabatan Tenaga Kerja tu akan ambil tindakan ke atas majikan. Tapi pekerja juga perlu mempunyai surat kontrak pekerjaan dan juga surat-surat yang lain yang boleh dijadikan bahan bukti yang kukuh bila dibicarakan di Mahkamah Buruh. Cara yang kedua adalah berdasarkan Akta Perhubungan Pengusahaan 1967. Laporan pembuangan kerja secara tidak adil boleh dilakukan di Jabatan Tenaga Kerja. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja boleh mendengar aduan pekerja yang punya isu gaji yang melebihi RM2,000 dan tidak melebihi RM5,000. Cara yang ketiga adalah dengan membuat laporan di Jabatan Perhubungan Pengusahaan selepas tempoh 30 hari diberhentikan kerja. Langkah yang kedua adalah pihak JPP akan mengadakan satu mesyuarat rundingan dengan bekas majikan, di mana mereka akan berbincang tindakan seterusnya ataupun denda yang akan diberikan. Langkah yang ketiga adalah di mana mereka perlu mencapai persetujuan sama ada
mengambil pekerja bekerja semula di syarikat bekas majikan ataupun bekas majikan perlu membayar wang penyelesaian kepada pekerja. Langkah yang keempat adalah pihak JPP akan menghantar laporan ke Menteri Sumber Manusia di mana mereka akan membawa kes ini ke Mahkamah Perusahaan. Langkah yang kelima, majikan perlu memberi sebab yang munasabah kepada mahkamah. Sekiranya gagal, majikan perlu membayar 24 bulan gaji ke belakang ditambah dengan 1 tahun bersamaan 1 bulan gaji. Contohnya 20 tahun perkhidmatan bersamaan dengan 20 bulan yang gaji yang perlu dibayar. Untuk menyelesaikan isu artikel berkenaan kilang tutup pekerja tak dapat gaji pampasan, kami telah merujuk kepada model bayaran gaji di mana syarikat perlu menggunakan dasar strategi melalui pentadbiran di mana menggunakan teknik penilaian. Terdapat 3 alat yang boleh digunakan untuk membuat penilaian. Antara teknik-teknik penilaian adalah perancangan, belanjawan dan komunikasi. Contohnya, syarikat perlu menggunakan alat perancangan untuk membuat perancangan kewangan untuk memastikan semua pekerja mendapat gaji pampasan sekiranya kilang atau syarikat ditutup. Contoh yang kedua, sekiranya kilang atau syarikat membuat perancangan dari pelbagai sudut, mungkin isu ini tidak akan berlaku. Selain itu, syarikat perlu menggunakan alat belanjawan. Syarikat mesti membuat pembentangan bajet belanjawan dan bajet kewangan untuk menentukan dan mengukur belanjawan keuangan syarikat untuk membayar gaji pekerja dan membayar kos-kos yang tertunggak. Syarikat perlu menentukan belanjawan yang penting supaya tidak terlebih dan terkurang jumlah yang diperlukan. Contoh, kilang pemprosesan sarung tangan perlu membayar gaji kepada pekerja yang diberhentikan dan mesti membayar gaji kepada semua pekerja dan tidak ada kecualian. Yang terakhir, syarikat perlu menggunakan alat komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam organisasi bagi menentukan dan memudahkan segala urusan. Komunikasi bukan sekadar melibatkan pekerja dan majikan, malah pekerja mempunyai hak bersuara sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan pandangan yang diberikan oleh majikan kepada mereka. Sekiranya komunikasi dalam organisasi sangat baik, tidak akan timbulnya masalah dalam syarikat. Contoh, majikan perlu berkomunikasi dengan pekerja berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh syarikat dan memberi hak kepada mereka untuk memberi pendapat dan pandangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat. Syarikat tidak mempunyai hak untuk memberhentikan pekerja secara tiba-tiba tanpa notis pemberhentian kerja 24 jam kepada pekerja. Teknik-teknik dan alat yang digunakan bagi mencapai objektif strategik seperti kecekapan, adil, pematuhan undang-undang bagi mencapai matlamat organisasi. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan kajian kes kilang tutup pekerja tidak dapat gaji dan pampasan menunjukkan sesebuah syarikat perlu mengambil berat tentang pampasan pekerja. Majikan hendaklah melaksanakan model bayaran gaji yang sewajarnya agar dapat mengekalkan kepuasan hati pekerja, mencapai pematuhan undang-undang dan bersikap adil. Dalam aspek pampasan, pekerja menerima pendapatan dan kepuasan dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pekerja, sama ada di sektor awam maupun sektor swasta. Pekerja yang menunjukkan prestasi yang bagus harus diberikan ganjaran setimpal dengan produktiviti yang diberikan. Majikan juga perlulah bersikap adil terhadap pekerja supaya tidak berlakunya
perselisihan faham atau tidak kepuasan hati. Dalam isu pampasan ini, majikan hendaklah menggunakan dasar strategi pentadbiran yang menggunakan teknik penilaian melibatkan komponen perancangan, belanjawan dan komunikasi. Hal ini dapat membendung masalah pampasan yang berlaku.